La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyul azim. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hari ini ya, kita tengok surah Ibrahim, tuan-tuan. Ayat yang ke-6 ya, surah Ibrahim, surah 14 ya, ayat yang ke-6. Quran bercetak muka surat 256. Kalau tuan-tuan pakai Quran bercetak 256. Kalau pakai handphone, buka surah 14 Ibrahim ayat yang ke-6. Okey, jumpa Ibrahim 14 ayat 6. Jumpa Auzubillah minasyaitonir rajim. Quran sebelah kiri atas sekali. Wa idz qala Musa liqaumihi. Cerita kisah ya Nabi Musa tapi dalam surah Ibrahim. Jadi mesti ada sebab ya mengapa Allah letak kisah Musa dalam surah Ibrahim. Patutnya ya cerita Musa duduk dalam surah Musa ya. Mungkin tuan-tuan kata dalam Quran tak ada surah nama surah Musa. Ada, tuan-tuan ya, cuma dia tak popular saja ya. Jadi dalam Quran ya, sebahagian surah-surah ini pakai nama 25 Nabi dan Rasul tu, bukan semualah ya. Bermula dengan surah Yunus, surah yang ke-10 ya, surah Yunus 10. Kita ada surah Hud, surah 11, surah Yusuf 12, surah Ibrahim 14 ya. Kita ada surah Muhammad 47 ya, surah siapa lagi, surah Nuh 71. Ni surah-surah yang guna nama Nabi dan Rasul. Tetapi di sana ada satu surah ya, surah yang ke-26 ya. Kita kenal dia sebagai surah Asy-Syu'ara ya, surah yang menceritakan tentang para penyair yang mereka ini ya menggunakan kemahiran bersyair mereka, sebahagian untuk menolong Islam, sebahagian lagi untuk melawan Nabi ya. Jadi pengajarannya ya, jadi apa pun kita mesti ya tujuan dia untuk mempertahankan agama tu ya. Ada tak penyair di kalangan umat Islam? Ada ya. Dalam sirah kita kenal Hasan bin Sabit, seorang tokoh ya, penyair yang hebat, yang banyak bersyair untuk mempertahankan agama, memberi semangat, motivasi kepada para pejuang mujahidin ya. Ada Abdullah bin Rawahah ya, ada Ka'ab bin Malik ya, dan beberapa orang lagi tokoh-tokoh penyair di kalangan umat Islam. Maknanya bersyair tidak salah ya, dengan syarat konten dia ya. Perkara yang dijadikan sebagai topik syair itu mestilah yang syariah compliant ya, yang patuh syarak. Dan tujuan dia adalah baik untuk memberi motivasi pada umat Islam supaya beribadah ya, berjuang pada jalan Allah, tidak mengandungi makna syirik, makna kufur, makna lucah dan sebagainya ya. Boleh, tak ada hal, tuan-tuan. Islam membenarkan. Jadi surah Asy-Syu'ara surah 26 ya, sebenarnya nama lain bagi surah Asy-Syu'ara surah Musa ya. Tetapi pada hari ini kita tengok Allah letak cerita Musa dalam Ibrahim, surah Ibrahim. Kerana apa, tuan-tuan ya? Kerana Nabi Musa juga daripada keturunan Nabi Allah Ibrahim, daripada anaknya Ishak, cucunya Yakub ya. Dari situlah datang Nabi Allah Musa alaihissalam. Auzubillah minasyaitonir rajim. Wa idz qala Musa, dan ingatlah ketika mana Nabi Musa bersabda kepada kaumnya ya. Tuan-tuan kena tahu, bila sebut Nabi Musa, tuan-tuan kena ingat Mesir. Sebab Nabi dan Rasul ada tempat kelahiran dia. Kalau kita sebut Nabi Hud, di mana, tuan-tuan? Nabi Hud Yaman. Tuan-tuan ambil tahulah pasal Nabi dan Rasul ni, tuan-tuan ya. Bukan Nabi Muhammad saja kita kena percaya, kena belajar tentang dia. Semua Nabi-Nabi Rasul 25 tu ya. Jadi kalau orang tanya kita Nabi Soleh kat mana? Nabi Soleh dah tak tahu. Nabi Soleh di Madain Soleh, utara Madinah, masih dalam Arab Saudi lagi. Nabi Hud duduk di Yaman. Ibrahim Babylon, Iraq. Nabi Musa Mesir ya. Jadi ketika Nabi Musa tinggal di Mesir, masyarakat Bani Israel ya,
Nabi Musa tu daripada Bani Israel, daripada keturunan Nabi Allah Yaqub alaihissalam. Sebab dalam Quran Yaqub digelar Israel, maka keturunan Yaqub dipanggil Bani Israel. Jadi Nabi Musa diutus oleh Allah daripada kalangan Bani Israel, dakwah pada kaum dia. Begitu juga kepada kaum Kibti. Kaum Kibti adalah kaum yang menjadi penguasa Mesir pada masa itu. Firaun daripada Kibti, ya. Firaun Kibti. Kemudian Haman Kibti, ya. Para apa kita panggil tentera-tentera Mesir pada masa itu. Ya, dan Mesir antara negara yang mempunyai kekuatan tentera yang hebat lah tuan-tuan. Ya, mungkin kalau Ustaz sebut hebat tuan-tuan tak dapat gambar. Ya, kalau tuan-tuan tengok perbarisan masa kita panggil, ya, Hari Merdeka contoh. Ya, keluar tentera udara, tentera darat, ya, tentera simpanan, polis, ya, dan sebagainya. Tuan-tuan tengok. Ya, nampak hebat juga Malaysia ni boleh tahan. Ya, itu zaman kita tuan-tuan. Ini zaman Ramses yang kedua. Ramses kedua tu ialah bapa Nabi Musa. Quran ni tuan-tuan kalau nak cerita panjang, ya, Ustaz ringkas-ringkas saja supaya tuan-tuan ingat. Ya, dan setiap kali Ustaz datang, Ustaz akan bagi tahu benda yang sama. Cerita Musa, ya, cerita Nabi Harun, Nabi Syuaib, cerita Ramses yang kedua, ya, ini sejarah. Kerana bila tuan-tuan tahu benda ni, tuan-tuan bila baca Quran, tuan-tuan lebih dapat menghayatinya. Quran bukan sekadar tajwid, bukan sekadar qiraat, ya, bukan sekadar tarannum, bukan tu saja tuan-tuan. Ya, Quran, ya, nak dipahami. Sebab itu kita ada rancangan Quran time. Ya, baca, lepas baca kena faham, lepas faham baru amal. Jadi Quran tujuan dia untuk diamal. Tapi kalau tuan-tuan betulkan tajwid saja, sekadar fokus pada tarannum dan qiraat, tak sampai maksud dia tuan-tuan. Baru dapat pahala saja. Amal belum dapat lagi. Orang Melayu selalu beranggapan amal Quran tu bila kita baca, ada tuan-tuan. Ya, itu baru sikit. Ya, baru satu juzuk. Quran ni diamal bila kita faham, kita laksanakan dalam kehidupan kita. Ya, hukum hakam dia. Contoh doa-doa dalam Quran. Ya, minta maaf tuan-tuan. Kita kadang-kadang bila berdoa, alhamdulillah doa kita bagus, sedap, ya. Tapi kadang-kadang sikit sangat doa kita itu daripada Al-Quran. Sedangkan doa Rabbana dalam Quran ni tuan-tuan, berpuluh-puluh tuan-tuan. Doa Rabbana. Tapi yang selalu kita baca beberapa Rabbana saja. Rabbana atina fid dunya hasanah kita baca ayat 201 Al-Baqarah. Ya, Rabbana zalamna anfusana, ya, itu kita baca. Ya, doa Nabi Adam alaihissalam. Ya, dan beberapa Rabbana yang kita ulang-ulang selalu. Ya, betul lah tu. Tapi dalam Quran kan ada berapa puluh Rabbana tuan-tuan. Itu belum lagi, ya, doa-doa lain yang kadang-kadang tidak didahului dengan Rabbana, tetapi dia adalah lafaz doa. Jadi doa-doa Quran ni kita amal, ya. Tetapi tuan-tuan kena tahulah, ya, dia punya makna dia supaya bila kita berdoa tu, ya, doa kita tu doa yang mustajab kerana disebut doa itu lafaznya dalam Al-Quran. Ya, jadi tuan-tuan kena banyak, ya, rajin baca Quran dengan makna. Sebab Quran ni tuan-tuan 30 juzuk mengandungi pelbagai perkara. Ada doa orang sakit, ya, ada doa orang yang berada dalam kesusahan, ya, ada doa orang yang dibakar, ya, di dalam kita panggil dalam api, Ibrahim sebagai contoh. Ada doa mereka yang duduk di atas kapal, ada yang duduk di dalam perut ikan, ya, macam-macam doa. Dan doa-doa ni kita kena amal lah dalam kehidupan. Tapi sayang kerana orang kita Melayu jarang, ya, membaca doa-doa Quran ni. Ada tetapi tak banyak. Mungkin hanya 25% doa kita daripada Quran. Sedangkan dalam Quran pelbagai doa ada tuan-tuan. Jadi tuan-tuan ambil cabaran untuk membaca Quran, melihat, ya, mendalami maksudnya supaya kita boleh beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sayang tuan-tuan, kita baca Quran hanya untuk khatam saja. Sayang, ya. Okey, cerita Musa, ya. Nabi Musa di Mesir. Nabi Musa anak kepada Imran. Ya, dikatakan Imran ini adalah pengawal istana Firaun. Jadi Imran, ya, agamanya agama Ibrahim. Mak Nabi Musa Yukabid, ya, sebahagian riwayat menyebut juga agama Ibrahim. Mereka beriman. Lahir Nabi Musa, ya, dan Nabi Musa dijatuhkan hukuman bunuh
ya. Bukan Nabi Musa saja, semua kanak-kanak lelaki di Mesir yang lahir setelah daripada mimpi Firaun Ramses yang kedua. Ya, Ramses kedua tu bapa angkat Nabi Musa. Jadi dia mimpi negara Mesir terbakar. Ya. Jadi bila negara Mesir terbakar, yang terbakar tu hanya rumah orang Kipti, rumah Bani Israel tak terbakar. Ya. Kalau tuan-tuan bayangkan Mesir tu duduk di benua mana tuan-tuan? Afrika. Kalau tuan-tuan minat geografi ya. Ya. Sebab Quran cerita sejarah, geografi, cerita bahasa, cerita sastra. Ya, itu cerita Quran. Kalau tuan-tuan tak minat masa sekolah geografi pun tuan-tuan kena minat juga. Pasal Quran cerita tentang geografi. Cerita sungai Nil, ya. Cerita tentang gunung ganang, cerita laut, ya. Cerita apa lagi? Ya, cerita awan, cerita hujan, cerita belayar di padang di laut, ya. Cerita perjalanan di padang pasir, bulan bintang, itu semua cerita tentang fenomena alam tuan-tuan. Objek-objek yang berada dalam alam. Jadi kalau tuan-tuan tak minat, jadi susah nanti nak faham Quran, ya. Okey. Jadi Nabi Musa Allah perintahkan supaya bagi tahu kepada kaum dia, ingatkan mereka, uzkuru nikmatallahi alaikum. Ya, ingatlah nikmat yang Allah bagi kepada kamu. Ya, apa nikmat yang Allah bagi kepada Bani Israel? Ada banyak tuan-tuan. Nikmat iman, nikmat Islam, ya. Allah bagi macam-macam nikmat. Salah satu nikmat yang Allah bagi pada Bani Israel ialah iz anjakum min ali fir'aun. Ya. Ingatlah ketika mana Allah menyelamatkan kamu wahai Bani Israel min ali fir'aun, daripada Fir'aun dan tentera-tenteranya, kuncu-kuncunya. Walaupun perkataan ali dalam Quran biasa merujuk pada keluarga, tapi bila disebut Ali Fir'aun, bukan keluarga Fir'aun saja, menterinya, ya, orang korporatnya, ya, golongan bangsawannya, tentera-tenteranya, pengawal-pengawalnya, itu semua masuk dalam Ali Fir'aun. Kerana Fir'aun dibantu oleh mereka tuan-tuan. Apa yang dibuat oleh Fir'aun, ya, dan tentera-tenteranya, bangsawannya, yasumunakum su'al azab. Mereka menyiksa kamu wahai Bani Israel su'al azab, dengan azab yang paling hebat. Tuan-tuan, ya. Tuan-tuan tak dapat faham kalau tuan-tuan tak tengok Quran. Tengok Quran tuan-tuan baru tahu. Oh, rupanya selamat daripada, ya, pemimpin yang jahat ni adalah satu nikmat. Betul tuan-tuan. Inilah nikmat kemerdekaan dipanggil tuan-tuan. Sempena bulan merdeka ni, ya, dah masuk bulan 9. Tapi cerita merdeka ni cerita bulan ni lah. Ya, jadi cerita merdeka adalah cerita selamat daripada pemimpin zalim. Siapakah pemimpin zalim tu? Zaman dulu Firaun. Ya, zaman sekarang tuan-tuan tekalah sendiri siapa. Ya, ni zaman dulu. Jadi Firaun adalah pemimpin zalim, raja yang mengaku sebagai Tuhan. Dia suruh orang sembah dia. Kalau tuan-tuan pergi ke Mesir, tuan-tuan akan tengok, ya, di Mesir itu antara berhala paling besar adalah berhala Ramses yang kedua. Seluruh Mesir, ya, daripada utara ke selatan, ya, di tengah-tengah Mesir, tepi sungai, tepi laut, tepi pantai, maknanya patung Ramses yang kedua ni banyak tuan-tuan. Ya, cuma zaman moden ni kurang sikitlah. Ya, sebahagiannya sudah musnah kan. Tetapi yang besar-besar masih banyak lagi. Ya. Jadi Firaun, mereka, ya, diperintah oleh Firaun untuk bekerja. Ya, jadi buruh, jadi kuli bangunan, ya, jadi petani, jadi nelayan, ya, jadi tentera dan sebagainya. Dan mereka tidak dibayar gaji yang cukup, ya. Sebab tu kita ada konsep minimal wage, ya, maknanya gaji minimum, tak boleh kurang pada tu. Firaun tak bayar gaji minimum pun tuan-tuan, ya. Jadi rakyatnya susah, walhal negara Mesir itu subur pertaniannya. Ya, ada sungai Nil yang membekalkan protein, ya, ikan-ikan yang banyak, ya. Ada, kalau zaman sekarang ada minyak, ya, ada gas dan sebagainya. Jadi tambah pula ada terusan Suez. Maknanya Mesir ni kaya tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan pergi ke Mesir, ada ramai orang tak makan. Ya, walhal negaranya kaya. Maknanya Quran nak bagi tahu kita tuan-tuan, kalau khazanah negara tidak diurus dengan baik, masyarakat rakyat akan susah. Ya, cuba tuan-tuan tengok Mesir. Apa yang tak ada di Mesir? Minyak ada, gas ada piramid, ya, ada Universiti Azhar,
Ya, ada apa lagi tuan-tuan? Pelajar-pelajar Malaysia sambung medik pun di Alexandria University, di mana lagi? Mansurah, ya, di Cairo University, malah di Azhar tuan-tuan, ya, buat perubatan, buat pergigian. Maknanya pelajar yang masuk ramai belajar di sana. Ada terusan Suez, semua kapal yang masuk melalui terusan Suez tu akan kena bayaran, ya, kapal-kapal besar daripada Asia, daripada Eropah. Maknanya kaya sungguh Mesir ni tuan-tuan, tapi rakyatnya miskin, nak makan roti pun tak ada duit tuan-tuan, sehingga, ya, kerajaan terpaksa memberikan subsidi. Jadi bila dapat subsidi baru boleh makan roti. Tapi bila ustaz sebut roti, tuan-tuan jangan bayangkan gardenia tuan-tuan, ya, itu orang Malaysia makan, ya. Roti mereka adalah roti apa tuan-tuan? Roti yang boleh campak-campak tu, ya, yang berdebu tuan-tuan. Jadi itu makanan mereka, ya. Boleh dimakan dengan kacang saja, dengan pul, ya, ataupun dengan telur dan sebagainya. Maknanya nak bagi tahu itulah makanan masyarakat Mesir tuan-tuan, ya. Jadi oleh kerana itu mereka susah, ya. Susah rakyat Mesir ni sejak zaman Firaun lagi. Kerana Firaun menyiksa rakyat dia, terutamanya Bani Israel. Yasumunakum su'al azab, ya, wa yuzabbihuna abna'akum. Jadi di kalangan Bani Israel bukan sekadar dipaksa, diseksa, mereka juga disembelih anak-anak lelaki mereka. Allah guna perkataan yuzabbihun, ya. Di sini boleh Allah gunakan wa yaqtulun, tapi Allah ganti dengan wa yuzabbihun, menunjukkan kekejaman, ada elemen kekejaman di situ tuan-tuan, ya. Wa yaqtulun boleh, memang mereka dibunuh, ya, tapi kerana kejam, lahir saja bunuh, ya, dibunuh oleh para tentera. Kerana Ramses yang kedua bermimpi Mesir terbakar, yang terbakar rumah Khibti bukan Bani Israel. Maka Ramses yang kedua kumpulkan menteri kabinet, tanya mereka, ya, apa petanda ataupun apa alamat, ya, apa tafsiran daripada mimpi ni. Maka sebahagian mereka mengatakan akan muncul, ya, sekumpulan anak-anak lelaki daripada Bani Israel yang akan menggulingkan tuanku. Maka semua, sejak daripada tu, semua anak-anak Bani Israel yang lelaki lahir saja dibunuh tuan-tuan. Termasuklah Musa pun nak dibunuh, tetapi Allah takdirkan Musa diselamatkan oleh Firaun, ya. Firaun nak bunuh Musa, tapi Firaun juga yang menyelamatkan Musa. Cuba tuan-tuan bayang, pelik kan, ya. Firaun nak bunuh, tapi Firaun tak boleh bunuh. Dia hidupkannya Musa, maknanya dia besarkan Musa di istana. 30 tahun Nabi Musa duduk di istana. Tuan-tuan, Quran ni mengajar kita supaya cerdik tuan-tuan, ya. Cuba tuan-tuan bayang, ya, Musa tu nak dibunuh, tetapi yang nak membunuhnya tu menjaganya pula. Faham tuan-tuan, Haji faham? Tuan-tuan kalau faham angguk aja, kalau tak faham giling. Tuan-tuan tak payah cakap, ya, sebab tuan-tuan tak suka nak bercakap, ya. Kalau Ustaz tanya tuan-tuan tak jawab, tuan-tuan angguk atau giling, ya. Tuan-tuan faham tak maksud Ustaz? Firaun nak bunuh Musa, betul tak? Berapa banyak anak Bani Israel yang dibunuh? Ratusan ribu tuan-tuan. Bukan 20 orang, 30 orang tak. Ratusan ribu dibunuh, ya. Maknanya nak bagi tahu ramai tuan-tuan. Dia bukan bunuh setahun, 2 tahun, 3 tahun, ya. Sebahagian riwayat menyebut berbelas tahun. Cuba tuan-tuan bayang, ya, berbelas tahun tuan-tuan. Maknanya setahun, ya, mula-mula 1 tahun bunuh, tahun kedua bunuh, tahun ketiga bunuh, tahun keempat bunuh, tahun kelima bunuh. Sehingga menteri yang berkait dengan sumber manusia datang jumpa Firaun. Dia kata, tuanku, kalau kita bunuh anak-anak Bani Israel, dalam masa 20 tahun lagi kita akan kehabisan tenaga buruh. Tak ada siapa nak buat kerja. Siapa nak jadi nelayan? Siapa nak jadi apa? Nak jadi apa kita panggil, ya, nak jadi petani. Siapa nak buat bangunan, ya, tak ada siapa, ya. Macam kita lah tuan-tuan, ya. Bila pandemik banyak projek-projek, ya, pembangunan terhenti. Tak ada orang nak buat kerja, ya. Walaupun ada investor, tapi orang nak buat kerja tak ada. Nak buat kerja tak ada, habis tuan-tuan. Bangunan tak siap. Berapa banyak bangunan terbengkalai. Sampai sekarang tak siap lagi pun ada tuan-tuan, ya. Kerana tenaga buruh sangat penting. Tenaga buruh di Mesir datang daripada Bani Israel, ya. Orang Kipti jadi pemerintah, jadi menteri, jadi ketua tentera, jadi peniaga, ya. Mereka jadi toke-toke, tuan-tuan tanah. Yang menjadi hamba sahaya mereka siapa tuan-tuan? Orang-orang Bani Israel, ya. Tetapi Allah selamatkan mereka. Itu yang kita kata pelik tadi. Firaun nak bunuh Musa, tetapi Firaun yang
yang besarkan Musa di istana, tanpa dia menyedari Musa itulah nanti yang akan bangun untuk melawan dia, tuan-tuan. Ya, ini Quran cerita, tuan-tuan. Ya, lebih-lebih lanjut tuan-tuan kena tengok dalam tafsir lah. Tapi oleh kerana tuan-tuan tak ada masa nak tengok tafsir, ustaz kongsi saja dengan tuan-tuan. Ya, kalau tuan-tuan nak tahu lebih lanjut, Google aja lah. Ya, Google tafsir Ibnu Katsir, ya, tafsir apa lagi kita kata, Pak Hamka dan sebagainya. Zaman ni senang, tuan-tuan, tak payah beli kitab. Ya, kitab online banyak, free je, tuan-tuan. Ya, cuma tuan-tuan ada masa ke tak ada masa nak baca, tu je. Jadi kalau tuan-tuan tak berapa rajin nak baca, datang kuliah. Ya, datang kuliah dengar. Ya, kalau tuan-tuan boleh catat lagi bagus. Tapi kalau tuan-tuan tak catat, macam itulah, dengar ajalah, nak buat macam mana kan. Ya, tapi Quran tengok, jangan tak pegang Quran. Tuan-tuan, Quran ni tuan-tuan ambil pegang aja boleh dapat pahala dah. Baru pegang, belum buka, belum baca, belum tengok, belum tadabbur, pahala saja, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan kalau malam ni tuan-tuan bercadang nak dapat pahala banyak, ambil Quran, pegang, baca, tengok, ya, fahami, besar pahala, tuan-tuan. Dia punya menyesal tu di akhirat besok, tuan-tuan. Ya, di akhirat besok tuan-tuan tengok, pasal apa beza aku dengan orang lain. Orang lain dapat pahala lebih besar hanya kerana dia pegang Quran, buka, ya, dia tengok, dia baca, besar pahala dia, tuan-tuan. Ya, itu dia punya apa, kesan, ya, daripada kita berinteraksi dengan Quran. Belum tengok makna lagi, tengok makna, baca, amal, oh lagi besar pahala. Ya, pilihan di tangan tuan-tuan, nak buat atau tidak terserah. Ya, kami sebagai ustaz-ustaz boleh bagi nasihat saja, boleh bagi panduan. Lebih daripada tu tuan-tuan kena ambil tindakan sendiri. Okey, ya, faham, ya, masuk dah faham. Okey, jadi balik pada cerita tadi, ya, anak-anak lelaki dibunuh, wa yastahyuna nisaakum, dan anak-anak perempuan dibiarkan hidup. Anak perempuan biar hidup sampai besar. Ya, ini dalam bentuk balaghah ni, tuan-tuan. Patutnya wa yuzabbihuna abnaakum wa yastahyuna banatikum. Ya, tapi Allah tak guna perkataan banat, Allah guna nisa. Ini kaedah dalam bidang balaghah, ustaz tak detailkan sebab ini tinggi, tuan-tuan. Ya, level balaghah ni tinggi. Jadi ustaz terjemah saja, ya. Yang budak-budak lelaki dibunuh, anak-anak perempuan dibiarkan hidup sampai dewasa. Ya, wa fi zalikum balaun, yang demikian itu adalah balaun. Bala dalam Quran biasanya membawa makna ujian. Bala ni, ya, ujian terbahagi dua, ada ujian kesenangan, ada ujian kesusahan. Kedua-duanya boleh membawa manusia dekat dengan Allah. Banyak orang bila susah dekat dengan Allah, ya, sembahyang malamnya rajin, sembahyang sunat jaga, sembahyang qabliyah ba'diyah buat, ya, masa dia susah. Tapi bila dia senang, oh, tak ada masa dah, tuan-tuan. Ya, qabliyah ba'diyah pun kadang tak sempat nak buat. Berzikir lepas solat pun tak sempat. Ya, nak bangun cepat aja, tuan-tuan. Ya. Jadi cuba, ya, tuan-tuan ambil maklum, ya, mana kadang-kadang lebih baik, ya. Yang lebih baik tu kadang-kadang ialah sedikit kesusahan tu, tuan-tuan. Sebab bila Allah uji dengan susah, manusia lebih dekat dengan Allah. Tapi bila Allah uji dengan senang, banyak manusia lalai. Ya, sebab tu apa yang Nabi bimbang, ya, bukan bimbang apabila apa ni sahabat Nabi susah tak, ya, mal faqru akhsha alaikum, ya, bukanlah kefakiran itu yang aku takut menimpa kamu, kata Nabi. Ya, dalam hadis, dalam beberapa lafaz hadis, antara lafaz hadis itu mal faqru akhsha alaikum, bukanlah kefakiran, kemiskinan tu yang aku bimbang pada kamu. Ya, walakinnani akhsha, walakinni akhsha, walakinnani akhsha, akan tetapi aku bimbang, ya, iza busitat al-ardu, apabila dibentangkan dunia ni, tuan-tuan. Ya, jadi bila dibentangkan dunia, khazanah dunia dapat, negara jadi kaya. Macam Arab Saudi, tuan-tuan tengok, dulu miskin tapi dapat jumpa minyak. Ya, macam tempat kita juga, tuan-tuan, biji timahnya dulu, sekarang minyak dengan gas, ya, dengan macam-macam, ya, khazanah dalam alam negara umat Islam ni. Indonesia pun sama, kita tengok, ya. Di mana lagi, Afghanistan, ya, di mana negara-negara Arab ni kebanyakan semua kaya-kaya dengan minyak dan gas. Tapi bukan semuanya tolong Palestin, tuan-tuan. Yang tolong Palestin Qatar. Negara lain minta maaf, buat hubungan dengan Israel ada, tuan-tuan. Ya, bukan nak tolong negara umat Islam pun. Ya, alhamdulillah ada Turki yang membantu. Ya, tapi malulah, tuan-tuan, sebab Turki bukan negara Arab. Yang tolong Palestin Malaysia, Turki, Qatar, ya. Jadi maknanya mana negara-negara Arab yang kaya-kaya tu, tuan-tuan. Ya, mereka sibuk menghabiskan duit dengan berhibur saja, sayang. Ya, kalau macam itulah keadaan umat Islam, sayang, tuan-tuan.
kerana umat Islam tidak terbela. Ya, patutnya tempat kita ni tuan-tuan, pelajar-pelajar agama tu belajar free je. Ya, belajar free. Sama ada menghafal Quran, belajar hadis, belajar fiqh, ya. Belajar bahasa Arab, patutnya belajar percuma saja tuan-tuan. Ada scholarship. Ya, dulu alhamdulillah. Ya, sekarang kurang tuan-tuan. Terpaksa keluar duit zakat. Ya, terpaksa kumpul duit. Ya, biasa kita dengar pelajar-pelajar nak sambung belajar, masjid pun bagi pengumuman. Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah ada pelajar kita di depan ni. Pelajar ni akan sambung belajar di Yaman, sambung belajar di Syria, sambung belajar di mana-manalah, pergi Morocco ke apa tuan-tuan. Ya, jadi mereka ni tak dapat beasiswa. Jadi apalah kiranya kalau tuan-tuan yang ada kelebihan hidup, Allah bagi kelapangan, mari sama-sama kita menyumbang untuk beli tiket kapal terbang pada pelajar ni dan untuk kehidupan dia di sana selama setahun. Kita pun buat derma. Patutnya tak payah buat derma tuan-tuan. Itu kerajaan punya tanggungjawab patutnya. Scholarship bagi, ya. Kalau bidang kejuruteraan, bidang perubatan boleh dapat scholarship, pasal apa bidang agama tak boleh dapat, ya. Begitu juga kalau bidang agama dapat scholarship, pasal apa bidang perubatan, bidang kejuruteraan tak dapat. Maknanya semua layak dapat, ya. Tanpa mengira bidang apa, asalkan bidang yang membawa kebaikan pada agama tuan-tuan, ya. Jadi kena bagi. Tetapi kerana pihak pemerintah kurang memberi perhatian pada persoalan education ni tuan-tuan, maka kita lah jamaah masjid, jamaah surau lah yang kena kumpul duit bantu. Ya, kalau mak ayahnya senang tak apa, tapi kebanyakan pelajar-pelajar kita mak ayahnya pun bukan orang senang, sederhana saja. Jadi kita lah yang bantu tuan-tuan. Ya, itu cerita dia. Ya, itu kebiasaan tu, dilema pelajar agama macam tu lah. Ya, belajar BA, habis BA nak kena balik, nak kena kerja tuan-tuan. Ya, kalau masyarakat atau negara boleh tolong, boleh ambil master, boleh ambil PhD. Balik tu dengan PhD, ya, boleh jadi mufti, ya, boleh jadi pensyarah, ya, boleh jadi orang yang banyak, ya, dia punya sumbangan pada masyarakat. Tapi sayang tuan-tuan, ya, kerana tak cukup scholarship, ya, untuk bagi pada pelajar-pelajar. Susah tuan-tuan, ya. Jadi apa ni, itulah, ya, realiti yang berlaku di sekitar kita. Jadi bala, ya, yang dibimbangi kalau dalam bentuk susah, dalam bentuk senang, alhamdulillah tuan-tuan, ya. Kita kata macam tu, tapi sebenarnya yang susah itulah yang Nabi tak bimbang. Nabi bimbang kalau senang, ya, sebab apabila dibuka pintu rezeki tuan-tuan, masa itulah bimbang takut. Ya, iza busital ardi, ya, kalau dibuka pintu rezeki dalam dunia ni tuan-tuan, maka dibimbangi sama macam golongan yang terdahulu, ya, kama busitat, ya, ala man qablakum, seperti mana dibuka pintu rezeki itu kepada orang terdahulu, Yahudi Nasrani. Apa jadi tuan-tuan? Hancur, ya, hancur mereka tuan-tuan, ya. Jadi bila hancur, maka jauh daripada agama mereka, walaupun nampak dunia ni senang bagi mereka, tak tuan-tuan, ya. Jadi antara nikmat, ya, yang Allah bagi pada Bani Israel daripada ayat yang ke-6 ni ialah merdeka daripada pemimpin yang zalim. Di mana perkataan dia, iz anjakum min ali fir'aun, baris yang kedua tu. Ketika mana Allah menyelamatkan kamu daripada tentera Fir'aun dan tentera-tenteranya. Maknanya ini perkataan lain untuk kemerdekaan. Jadi kalau orang tanya kita, antara makna merdeka tu apa dia? Merdeka daripada penjajah. Ya, kalau kita di Malaysia ni daripada Portugis. Tahun 1511 Portugis masuk. 1641 Belanda masuk pula, kemudian Inggeris masuk, Jepun balik pada Inggeris, barulah merdeka. Ya, maknanya kalau Allah selamatkan kita daripada penjajah, itu kemerdekaan betul. Datang pula pemimpin zalim, ya, jadi Allah bebaskan kita daripada pemimpin zalim, itu merdeka tuan-tuan. Tetapi itu baru merdeka dunia, belum merdeka akhirat lagi, ya. Sebab ramai orang bercakap tentang merdeka dunia, betul, tapi merdeka akhirat, kejap lagi kita akan tengok apa Quran kata tentang merdeka dunia akhirat, ya. Jadi inilah yang Allah sebut, wa fi zalikum balaun min rabbikum azim. Yang demikian itu adalah bala, ya, maknanya ujian, ya. Dalam konteks ini ujian senang, ya, kerana mereka selamat daripada Fir'aun dan tentera-tenteranya. Dan kesenangan ini, ya, sifatnya azim, balaun azimun min rabbikum, ya. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan
tengok ayat Quran ni tuan-tuan, di hujungnya kebanyakannya sama aja bentuk dia. Ini dia panggil dalam bahasa Arab qafiyah, orang putih panggil rhyme. Ya, macam kita baca Fatihah kan. Cuba tuan-tuan tengok Fatihah, kan sedap bunyi dia. Ya, imam baca tadi, cuba tengok ya, Imam Nawawi kita baca. Sedap tak tuan-tuan? Sedap. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Cuba tengok semua ujung dia sama aja. Sama kan? Cuba tengok dengar. Sama kan? Tuan-tuan tiap kali dengar Fatihah sama ke tak? Sama tak? Ya. Tuan-tuan angguk tu dapat pahala tuan-tuan. Ya, tuan-tuan angguk tu boleh pahala. Apa saja yang tuan-tuan buat semua dicatat oleh malaikat. Tuan-tuan, ya. Jadi apa kita panggil? Pasal apa kadang kita krem kepala kita tuan-tuan? Jarang mengangguk bila ustaz tanya tuan-tuan. Jarang menggiling, jarang mengangguk. Kena krem tuan-tuan. Cuba tuan-tuan selalu angguk dan giling ya. Insya-Allah tak krem, mudah-mudahan. Jadi yang disebut ya sebagai kemerdekaan apabila selamat daripada pemerintah zalim. Ya, selamat. Alhamdulillah Firaun ya, mati dia tuan-tuan. 2 Firaun. Zaman Nabi Musa ada 2 Firaun. Kalau tuan-tuan ingatlah ustaz punya kuliah bertahun-tahun kat sini lah tuan-tuan. Firaun zaman Musa ada 2. Yang pertama ialah Ramsis, yang kedua bapa angkat Nabi Musa. Yang kedua ialah abang angkat Nabi Musa, Meren Petah. Ada 2 Firaun, ya. Yang mana jahat tuan-tuan? Bapa angkat ke abang angkat? Yang mana satu jahat? A ke B? Yang nombor 1 ke nombor 2? Syekh, bapa angkat jahat ke anak angkat jahat? Apa ni abang angkat? Bapa angkat yang ambil Musa sebagai anak angkat dan abang angkat Nabi Musa. Yang mana jahat? Bapa ke abang angkat? 1 ke 2? Tak nampak tuan-tuan. Tuan-tuan cakap bukan dengar. Tuan-tuan cuba tunjuk jari ada tuan-tuan. A, B. 1 ke 2? 1 dan 2. Betul tuan-tuan. Dua-dua jahat. Ya. Tetapi yang paling jahat mana? Bapa ke anak? Ya. Yang paling jahat anak lah tuan-tuan. Sebab kalau Firaun Firaun yang bapa tu jahat, dia tak ambil Musa sebagai anak angkat. Siapa yang ambil Musa sebagai anak angkat? Bapa angkat dia. Bapa angkat dia sayang tak Nabi Musa? Sayang tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok dalam literature ya, cerita tentang Mesir ni. Firaun sayang Musa. Ya. Firaun sayang Musa tuan-tuan. Malah ada riwayat yang menyebut bagaimana Firaun Ramsis yang kedua ya, bapa angkat Nabi Musa, pernah bercadang untuk lantik Nabi Musa sebagai tengku mahkota, TMM tuan-tuan, tengku mahkota Mesir. Ya, tuan-tuan biasa dengar TMJ kan, ni TMM. Ya, maknanya dia nak lantik Musa sebagai pengganti dia. Kerana apa dia tak lantik anak-anak dia tuan-tuan? Pasal Nabi Musa tu budak baik. Nabi Musa ni baik, perangai elok, ya, dengar cakap, ya, tak ada buat kes, tak ada isu tuan-tuan. Ya, tak ada isu. Tapi anak-anak raja, anak-anak kandung Firaun macam biasalah seperti mana tuan-tuan tahu. Ya, perangai tak apa nak elok. Ya, zalim, kejam, habis kata mak bapak, ya, buat benda-benda macam-macam isu tuan-tuan. Ya, sebab mereka adalah anak kepada penguasa Firaun. Bukan sekadar penguasa, malah Tuhan yang disembah oleh rakyat Mesir pada masa itu. Ya. Sebab itu anak-anak Firaun, ya, anak-anak Ramsis yang kedua tidak dilantik. Yang dilantik Musa. Sehinggalah berlaku peristiwa Musa membunuh seorang budak Kipti. Bukan nak bunuh ya, tetapi pukulan Musa tu agak kuat sehingga mati Kipti tadi. Maka keluarlah Musa keluar daripada Mesir menuju ke satu tempat negara jiran bagi Mesir, nama negara tu Jordan. Tempat kampung tu ialah Madian. Ya, ada Nabi Syuaib dekat situ. Itu cerita ni tuan-tuan. Sebab kalau nanti orang tanya tuan-tuan ya, ada tak Nabi dan Rasul hidup sezaman? Ramailah tuan-tuan. Zaman Nabi Musa ada Nabi Nabi Harun, abang dia. Ada bapa angkat, ada bapa mertua dia, bapa mertua Nabi Syuaib. Ya, cuma Nabi Syuaib tak duduk di Mesir. Nabi Syuaib sebelah Mesir. Sebelah Mesir, Palestin dan juga Jordan. Ya, Madian dekat mana? Madian di Jordan. Ya, kalau tuan-tuan pergi ke Jordan sekarang ada tempat nama Madian. Itu kampung Nabi Syuaib. Masyarakatnya menipu dalam timbangan. Dan mereka juga menyembah pokok besar. Dia sembah berhala pun sembah, pokok-pokok besar. Nampak pokok besar sembah. Nampak pokok besar sembah. Ya, jadi mereka ni disebut sebagai Ashabul Aikah dalam Quran. Cerita Quran ni sangat menarik tuan-tuan. Dia berkait satu sama lain. Tapi sayang bila kita jarang tengok makna Quran. Sebab tu tuan-tuan kita kadang ya
macam selalu bila ni kalau di universiti lah tuan-tuan ataupun di sekolah agama, bila kita suruh pelajar buat karangan tak ada idea tuan-tuan. Ya, kalau subjek karangan ni tuan-tuan, ya, ada 2 jam, 2 jam setengah dalam dewan peperiksaan, biasa pelajar sejam dah keluar. Sejam dah keluar. Exam 2 jam setengah. Ya, ni dewan besar ni pelajar-pelajar, ya, sejam dah keluar. Kita kata cepat sangat habis. Tak ada idea ustaz. Ni pelajar sekolah agama ni. Pelajar sekolah agama ni tuan-tuan, bahasa Arab pun belajar. Ya, belajar hadis, belajar Quran, belajar tafsir, ya. Maknanya idea dia, Quran ni sumber tuan-tuan. Ya. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok Quran, tak habis cerita. Tak habis cerita. Cerita Nabi Musa ni tuan-tuan, kalau ustaz lah ceramah kat sini tuan-tuan, 5-6 tahun, cerita Musa ni tak habis-habis lagi tuan-tuan. Punya banyak cerita Musa dalam Quran. Belum Nabi Sulaiman, ya, belum cerita Syuaib, belum cerita Isa, belum cerita Maryam, belum cerita tuan-tuan, Allahu Akbar. Quran ni penuh dengan cerita-cerita. Sebab itu pelajar sekolah agama tak patut tak ada idea. Ya, kerana macam-macam kisah dalam Quran. Tuan-tuan nak cerita kisah apa kita panggil kisah petani ada. Nabi Ibrahim petani. Ya, keluarga Nabi Yusuf, Nabi Yaqub petani tuan-tuan. Ya. Kalau nak cerita tentang tukang besi, Nabi Daud alaihissalam. Nak cerita tentang tukang kayu yang membina kapal, Nabi Nuh. Ya, nak tukang kayu yang tidak membina kapal, ya, dalam apa? Perabot dan sebagainya. Nabi siapa tuan-tuan? Ya, antaranya Nabi Isa alaihissalam. Ya, cerita pengembala kambing, Nabi Muhammad pengembala. Nabi Musa pengembala, Nabi Yaqub pengembala, Nabi Allahu Akbar, banyaknya tuan-tuan. Tak ada kering idea tuan-tuan. Nak cerita orang korporat jahat, cerita siapa? Ya, cerita Qarun. Ya, nak cerita orang beriman, Luqmanul Hakim. Nak cerita budak-budak muda, Ashabul Kahf. Allahu Akbar tuan-tuan, banyaknya cerita Quran ni. Tak kering idea tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan jarang tengok Quran makna, memang, ya, sebab tu sayang. Ya, ustaz ada ramai pelajar di kalangan budak-budak tahfiz tuan-tuan, alhamdulillah hafalannya bagus, bacaannya bagus. Ya, tetapi bila tulis karangan 2 jam setengah tu, 1 jam dah keluar. Ya, kita kata sebab apa? Dia kata tak ada idea ustaz. Allahu Akbar. 30 juzuk yang dihafal tu bukan idea ke? Dia kata tak faham maksud. Itu masalah lain lah. Ya, sebab itu pelajar-pelajar tahfiz mesti diasak juga bahasa Arabnya. Ya, macam mana nak tengok makna dalam Quran, macam mana nak faham hukum, nak istinbat hukum dan sebagainya. Ini ilmu-ilmu alat yang mesti diajar. Tuan-tuan, kalau ada hantar anak pergi tahfiz, pastikan silibus tahfiz itu ada bahasa Arab, ada, ya, usul fiqah untuk belajar fiqah untuk faham, ya, ada tafsir, ada hadis, ya, dan seumpamanya tuan-tuan. Sebab subjek agama ni luas. Ya, macam ilmu lain juga tuan-tuan. Ya, ilmu, kita kata ilmu apa? Ilmu perubatan contoh. Tuan-tuan pergi apa ni, hospital pakar. Ya, tuan-tuan pergi hospital pakar di mana contoh? Di ni apa? Kita panggil apa nama hospital pakar tuan-tuan? Kat tempat ni tuan-tuan, apa nama? Thomson kan? Cuba tuan-tuan masuk. Ya, tuan-tuan masuk tengok dekat dia punya apa, notice board tu, besar board tu tuan-tuan. Tuan-tuan tengok macam-macam bidang kepakaran. Pakar jantung, pakar kanak-kanak, ya, pakar apa lagi? Pakar perbidanan, ya, pakar macam-macam pakar. Itu perubatan tuan-tuan. Agama sama tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi universiti, tuan-tuan tengok bidang akidah aja berapa banyak pecah. Fiqahnya pecah, muamalatnya, jinayatnya, ibadahnya, ya, bidang tafsir, bidang Allahu Akbar, banyak tuan-tuan. Ya, kalau tuan-tuan sukalah pergi tengok sekali-sekali, bawa anak tuan-tuan. Ya, bawa anak. Macam ustaz sebab ustaz mengajar universiti. Jadi antara benda yang ustaz suka bawa, ya, bawa anak. Masa cuti sekolah bawa anak datang universiti. Tunjukkan ni fakulti perubatan, ni fakulti kejuruteraan, ini fakulti apa kita panggil architecture. Tunjukkan, ya. Kalau nak jadi ni bidang ni kat sini. Ya, tu tengok budak-budak student apa semua sebagainya. Kena biasakan tuan-tuan. Bawa tempat-tempat projek siap, projek tak siap tu bawa tunjuk. Ya, bawa dia ke tempat-tempat, ya, yang boleh memberikan semangat untuk belajar. Ya, library apa semua. Kita sebagai mak ayah kena buat begitu tuan-tuan. Ya, supaya anak kita terdedah pada agama dan ilmu pengetahuan. Kita bagi laluan azan, insya-Allah kita sambung selepas ni tuan-tuan, ya. Allahu Akbar.
Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwata illa billah. 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 Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala Allahumma rabbana Hadi sayyidina Muhammadan wa sallallahu alaihi wa sallam. Maka la tukhliful mi'ad. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ma taufiqi illa billah. Jadi tuan-tuan yang baru sampai, ya, kita bincang ayat yang ke-6 surah Ibrahim. Kisah bagaimana Allah merdekakan, ya, Nabi Musa dan Bani Israel daripada kekejaman Firaun. Mengapa Firaun kejam? Kerana Firaun adalah bangsa penduduk asal, maknanya bumi putera Mesir, Kibti, Firaun, ya. Nabi Musa dan Bani Israel, mereka adalah imigran, mereka pendatang, mereka bukan penduduk Mesir, ya. Tetapi macam tadilah, sejak daripada Nabi Yusuf dan adik-beradiknya duduk di Mesir, maka Bani Israel mula tinggal di Mesir. Tapi mereka masih dianggap sebagai warga negara kelas kedua. Mereka bukan rakyat, ya, yang dianggap sebagai golongan mulia. Bani Israel dianggap rendah, tuan-tuan, ya. Kemudian Allah selamatkan Bani Israel itu daripada kekejaman Firaun dengan cara mematikan kedua-dua Firaun tu. Maknanya bapa angkat Nabi Musa, Ramses yang kedua pun mati, abang angkat Nabi Musa yang lebih kejam pun mati. Sebab apa abang angkat ni kejam, tuan-tuan? Sebab dia cemburu kepada Musa sejak kecil. Kerana Musa disayangi oleh Firaun. Firaun tu bapa dia, Ramses II. Anak-anak pun tidak sangat disayang seperti mana Musa, sebab Musa pun orang yang baik, ya. Macam kita lah, tuan-tuan, ya. Kita ada 5 orang anak, ya, tapi kita ada seorang anak angkat, ya. 5 anak lelaki semua, tak ada anak perempuan. Ambil seorang anak angkat perempuan. Bila kita sakit masuk hospital, ya, yang jaga kita anak angkat tu. Sebab anak lelaki semua sibuk, anak lelaki pegawai besar semua, tuan-tuan. Ada apa kita panggil, ya, ada professional engineer seorang, chartered accountant seorang, ya, apa ni, magistrate, hakim magistrate ada seorang, mahkamah magistrate, ya, ada apa lagi, doktor pakar. Maknanya semua hebat-hebat, 5 orang, tak ada masa nak jaga mak sakit, ya. Yang jaga siapa, tuan-tuan? Yang jaga ialah adik angkat kita perempuan
yang SPM grade 3, dia lah jaga tuan-tuan, ya. Mak bapak kita masa sakit tengok aja tuan-tuan, mana anak aku semua pandai-pandai, belajar UK, belajar US, ya, belajar Australia, New Zealand, handal-handal semua tuan-tuan. Tapi bila sakit tak ada siapa pun datang, ya. Hantar bunga aja tuan-tuan, hantar bunga, hantar apple, ya, dan ya, telefon, hantar voicemail aja tuan-tuan. Yang jaga siapa tuan-tuan? Yang jaga adik yang tak pandai grade 3 tu, adik perempuan tu, ya, bukan adik betul, adik angkat. Mak bapak kita tahu dah, kalau nanti mak bapak kita meninggal, yang mewarisi harta siapa tuan-tuan? Semua anak dia. Anak angkat dapat waris harta? Tak dapat. Maka mak bapak dah siap-siap sebelum meninggal, dah buat hibah dah, transfer sebagai harta pada anak perempuan tadi. Apa jadi pada anak lelaki-lelaki? Semua cemburu, wah kaya-kaya dah tuan-tuan. Ya tuan-tuan, lagi banyak harta kita, ya, lagi apa tuan-tuan, ya, lagi cinta kita pada harta tuan-tuan. Biasa tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan dengar tadi hadis Nabi, ya, mal faqru akhsha alaikum, bukanlah kefakiran itu yang aku bimbang menimpa kamu wahai umat, ya, walakinni akhsha alaikum, ya, tetapi yang aku bimbang pada kamu, iza busitat al-ardu, ya, apabila dibuka, ya, pintu-pintu rezeki dunia ni tuan-tuan, kama busitat ala man qablakum, seperti mana Allah buka kepada orang terdahulu pada kamu, umat terdahulu, kaum Ad, kaum Samud, ya, Bani Israel, Allah buka, ya. Maka apa berlaku tuan-tuan, ya, mereka telah hancur binasa, ya, dan aku bimbang kamu juga akan binasa kalau terlalu sibuk dengan mengumpul harta tuan-tuan. Umpul harta tak salah, tapi bila kita sibuk dengan dunia tuan-tuan, kita akan dilalaikan daripada akhirat. Tak sempat tuan-tuan, ya, cuba tuan-tuan tengok, tak sempat, ya, hari Jumaat cuba tengok, ya, bila habis main Jumaat, kadang ba'diyah Jumaat pun tak sempat tuan-tuan, nak balik pejabat, nak cepat, ya, nak cepat, ya, nak dengan jam dengan sebagainya. Ba'diyah Jumaat pun tak sempat, nak baca suratul kahfi lagi tak sempat tuan-tuan, ya. Tuan-tuan jangan bohong tuan-tuan, ya, sebab payah nak baca suratul kahfi ni tuan-tuan, 110 ayat panjang. Suratul muluk pun alhamdulillah sebab masjid buat, alhamdulillah boleh juga sempat baca tuan-tuan, 30 ayat je. Tapi kalau katalah malam tu kita nak cepat, malam ni imam kata kita tak sempat baca surah muluk, tuan-tuan baca di rumah, pakar tak baca tuan-tuan, percayalah, ya, percayalah tuan-tuan, sebab ustaz pun macam tuan-tuan juga, ya, tak ada beza tuan-tuan. Cuma kita ustaz, dia punya kesedaran mungkin lebih sikit lah, ya. Kalau tak boleh baca di masjid, alhamdulillah perjalanan dengan kereta tu kita boleh baca, habislah, ya, sajadahnya, suratul muluk, ad-dukhan, ya, surah waqiah, InsyaAllah boleh baca dalam kereta tuan-tuan. Alhamdulillah lah, ya, kita budak-budak sekolah agama ni sebab dia hafal surah-surah tu. Jadi pergi daripada rumah ke masjid, habis dua surah, ya, waqiah, ad-dukhan, mudah-mudahan. Balik, ya, surah al-muluk dan surah sajadah dan beberapa surah lain, pasal kita hafal. Kalau tak hafal, nak cari masa baca kat rumah, tak baca juga tuan-tuan, ya, balik tengok TV, balik buat macam-macam perkara tuan-tuan. Itu memang cabaran dunia. Bukan kita saja tuan-tuan, semua umat manusia di setiap negara macam itulah keadaan dia. Sebab itu orang yang terpilih ni tuan-tuan tak ramai. Mudah-mudahan kita termasuk, ya, golongan mukhlasin, bukan mukhlisin. Mukhlisin orang yang ikhlas, mukhlasin orang yang terpilih. Beza pada lam saja, mukhlasin, satu lagi mukhlisin, dekat-dekat tapi tak sama. Orang yang mukhlisin, ya, orang yang ikhlas dalam beribadah. Mukhlasin orang yang terpilih, termasuklah orang yang ikhlas, termasuk juga tu, ya. Jadi kita nak jadi Allahumma ja'alna minal mukhlasin, Allahumma ja'alna minal mukhlasin, ya Allah jadikan kami orang yang terpilih, ya, orang yang ikhlas, ya, orang yang beribadah, bersemangat beribadah dan sebagainya tuan-tuan. Okey, habis ayat 6. Mari kita tengok apa kata Quran tentang merdeka. Tuan-tuan kena tengok surah Ali Imran, surah yang ketiga tuan-tuan, ya. Buka surah Ali Imran ayat 185. Kita tengok merdeka daripada perspektif Al-Quran. Apa Quran cakap, ya. Ayat 185. Quran bercetak muka surat 74. Quran cetak 74, ya. Kalau tuan-tuan pakai handphone, buka Ali Imran surah 3 ujung-ujung tuan-tuan, ya. Sebab surah Ali Imran ni 200 ayat je. Jadi ayat 185, ya, sebelah kiri nombor 2 daripada bawah tuan-tuan. Okey, jumpa ya, dah jumpa dah, Haji jumpa dah,
Belum. Muka surat 74. Jumpa ya, bawah ayat 185. Mula daripada kullu nafsin za'iqatul maut. Mari kita tengok tuan-tuan, apa Quran cakap. Ya. Kerana kemerdekaan yang hakiki itu, kalau Quran cakap macam itulah tuan-tuan. Ya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap individu, setiap jiwa itu yang hidup, za'iqatul maut, pasti akan merasai mati. Tuan-tuan, ayat ni tuan-tuan 3 kali Allah ulang dalam Quran tuan-tuan. Minimum 3 kali. Ya, banyak ya, banyak kali Allah sebut, 3 kali paling kurang tuan-tuan. Nak bagi tahu bahawasanya ayat ni penting, ya. Sebab Quran kalau tak penting, Quran tak sebut. Ya, sebab tu cerita Nabi Muhammad masa kecil Quran tak cerita. Mana ada cerita Nabi Muhammad masa kecil dalam Quran? Tak ada. Ya, tapi cerita Nabi Musa masa kecil ada. Ya, Nabi Musa dilahirkan, dihanyutkan oleh mak dia, disusukan dan dihanyutkan, dikutip oleh keluarga Firaun, dibesarkan di istana. Semua dia cerita. Sebab apa? Sebab signifikan. Nabi Muhammad ketika lahir, ya, semua orang sambut, semua orang gembira. Ya. Nabi Musa ketika lahir, mak bapak dia bimbang, takut Nabi Musa kena bunuh. Ya, sebab itu Allah selamatkan. Allah cerita detail kisah selamatnya Nabi Musa daripada kekejaman Firaun. Ya. Jadi kalau tak cerita, mana tak signifikan, biasa-biasa saja. Tapi dakwah Nabi, peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak cerita dalam Quran. Ya, cerita perang Hunain, perang Badar, perang Uhud, perjanjian Hudaibiyah, ya, dan sebagainya. Itu macam-macam tuan-tuan. Okey, tengok ayat ni. 3 kali Allah sebut. Nak confirmkan bahawasanya mati itu pasti tuan-tuan. Al-mautu haqqun. Mati itu pasti, ya. Setiap diri pasti akan rasa kematian. Za'iqah di situ, ya. Maknanya pasti akan dapat merasai al-mautu, kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Jadi Allah kata wa innama, hanya senya, tuwaffawna, kamu akan dibalas, ujurakum, ganjaran balasan kamu secara sempurna, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Kerana dunia ni tak adil tuan-tuan. Dalam dunia ni tuan-tuan, banyak orang yang baik tetapi dikhianati. Orang ingat dia jahat. Banyak orang jahat tapi terlepas. Banyak tuan-tuan, ya. Sebab mahkamah dunia ni tak adil. Mahkamah yang adil kat mana? Mahkamah Allah Rabbul Jalil. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dalam mastikah hadis, cerita tentang hari kiamat, cerita mahsyar tuan-tuan, ada kisah Nabi sebut, di dunia ada 2 ekor kambing. Cerita kambing tuan-tuan, Nabi sebut, hadis ni sahih. 2 ekor kambing ni masa di dunia dia bergaduh. Ada seekor kambing ada tanduk, seekor kambing tak ada tanduk. Bila bergaduh, mana yang menang? Yang ada tanduk lah menang. Dia tanduk kawan tu tuan-tuan, luka-luka, ya. Maknanya itu di dunia, ya. Kambing tadi menggunakan kuasa dia, tanduk dia, untuk hentam kawan yang tak ada tanduk tu. Di akhirat besok tuan-tuan, Allah hidupkan 2 ekor kambing tu balik. Allah hidupkan balik kambing tu, ya. Kambing yang ada tanduk, Allah buang tanduk dia. Kambing yang tak ada tanduk, Allah gantikan tuan-tuan. Kambing yang ada tanduk tu pula balas kepada yang ada tanduk masa di dunia. Maknanya tuan-tuan, isu berkaitan dengan binatang-binatang pun Allah akan adili. Cuba tuan-tuan bayang isu berkaitan dengan manusia tuan-tuan. Tak boleh lepas tuan-tuan, ya. Di dunia mungkin lepas, akhirat minta maaf tak boleh. Cuba tuan-tuan bayang, cerita kambing 2 ekor bergaduh di dunia pun Allah hidupkan balik di akhirat. Kerana Allah Maha Adil. Allah Rabbul Jalil, ya. Allah ni Maha Adil. Allah nak bagi apa tuan-tuan? Sebab tu Quran sebut, ya, ayat 185, wa innama tuwaffawna ujurakum, bahawasanya kamu akan dibalas ujurakum, ya, ganjaran, balasan baik, balasan jahat kamu, tuwaffawna, akan disempurnakan balasannya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Dunia tak adil tuan-tuan. Kadang-kadang kesalahan besar tuan-tuan, tapi dia punya hukuman ciput je tuan-tuan, ya. Orang yang kesalahan kecil, kadang-kadang dia punya balasan besar pula dah tuan-tuan. Ya, mungkin curi RM40 kena 3 tahun penjara tuan-tuan. Ya, tapi yang lebih daripada tu dah tak sik. Maknanya hukum dunia ni tak adil tuan-tuan, tak proportionate. Tapi akhirat, jangan tuan-tuan. Sebab manusia di akhirat, manusia tidak bercakap menggunakan mulut dah. Seperti mana surah Yasin tuan-tuan baca tiap-tiap minggu, ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari akhirat nanti, yaumal qiyamah,
Allah akan tutup mulut manusia. Watar ya wa tukallimuna aydihim, yang bercakap tangan bercakap. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kaki akan jadi saksi, kaki akan bagi tahu, ya Allah, ni akulah yang bawa orang ni pergi tempat maksiat, akulah yang buat benda ni. Tangan akan bagi tahu, akulah yang sign kontrak tu, akulah yang terima rasuah tu, akulah. Mulut tak boleh cakap, tuan-tuan. Lawyer yang paling hebat dalam dunia pun tak boleh menang, tuan-tuan, kerana mulut tidak bercakap lagi. Ya, macam mana nak lepas, tuan-tuan? Tak boleh lepas. Dunia boleh kita engage lawyer yang paling hebat, ya, institusi kehakiman pun kita boleh beli, tuan-tuan, ya, tetapi di akhirat, sorry tuan-tuan, minta maaf, ya, kerana yang jadi hakim adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kambing 2 ekor yang bergaduh sama sendiri pun kena, tuan-tuan. Satu lagi hadis, tuan-tuan, kisah seorang lelaki masih di dunia, ya, dia zalim kepada binatang dia. Kalau kucing lah, dia tak bagi makan, diikatnya, tuan-tuan, mati kucing tu, dipijaknya kucing tu, diseksanya, tuan-tuan. Di akhirat besok, tuan-tuan, ya, Allah akan jadikan kucing tu balik, hidup balik, tuan-tuan. Kita memang hidup, confirm. Kucing tu Allah akan besarkan saiz dia, tuan-tuan, ke satu saiz yang besar, di mana kucing tu akan pijak balik kita, tuan-tuan. Maknanya Allahu Akbar, adilnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu apabila manusia dimatikan oleh Allah, dihidupkan balik, maka ada mahkamah Allah, ya, ada timbangan mizan. Ada orang buat baik yang belum dibalas di dunia, Allah lengkapkan. Apabila dia buat jahat, tak lepas, dia tak bertaubat, dia tidak minta ampun pada Allah, Allah balas balik, tuan-tuan. Sebab itu apa makna kemerdekaan yang hakiki, tuan-tuan? Allah sambung, faman zuhziha anin nar, sesiapa lelaki perempuan, budak kecil, orang tua, orang penjen sebagainya, zuhziha, yang dijauhkan, anin nar, daripada neraka, wa udkhilal jannah, dimasukkan dalam syurga, faqad faz, maka sesungguhnya dia telah menang. Maknanya, tuan-tuan, kemerdekaan yang hakiki adalah kemerdekaan daripada seksa api neraka, tuan-tuan. Makna kalau manusia itu sekadar bebas di dunia, tetapi di akhirat besok tak bebas, maknanya dia belum merdeka. Merdeka apabila manusia dibebaskan daripada neraka, wa udkhilal jannah, dimasukkan dalam syurga, faqad faz, maka sesungguhnya menang dia, tuan-tuan, merdeka dia, tuan-tuan. Sebab itu cuba tuan-tuan tengok doa Nabi yang paling banyak apa, tuan-tuan? Ya, dalam hadis yang sahih disebut doa Nabi paling banyak adalah Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tuan-tuan perhati apa yang Ustaz sebut dalam Quran, tuan-tuan, ayat 201 suratul Baqarah, ya, Allah kata wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah, rabbana atina, ya. Tapi dalam hadis Nabi sebut Allahumma, ada Allahumma depan, tuan-tuan, ya. Jadi maknanya tuan-tuan kena tambah, ya. Kalau tuan-tuan baca rabbana itu doa Quran, betul, tetapi doa yang Nabi paling banyak baca, kana aksara du'ai Rasul sallallahu alaihi wasallam Allahumma rabbana. Ada 2 riwayat, salah satu riwayat ada Allahumma depan. Jadi maknanya, ya, sebahagian riwayat sebut antara doa yang bagus ialah doa yang ada Allahumma depan. Jadi ketika tuan-tuan nak doa lepas solat ke apa, Allahumma rabbana atina, tambah Allahumma. Sebab tu ketika kita tawaf, tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingat, tuan-tuan yang dah pernah pergi umrah, bila kita tawaf Kaabah tu, tuan-tuan, di antara, ya, apa kita panggil, di antara tiang tu rukun, ya, rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad, ya, sebab Kaabah ni 4 segi. Kaabah ni 4 segi kan, 4 segi, tuan-tuan. Ada Hajar Aswad, ya, paling dekat Hajar Aswad ialah rukun Yamani sebab dia mahala ke Yaman. Jadi antara rukun Yamani dengan, ya, rukun Hajar Aswad ada doa yang mustajab yang Nabi baca, tuan-tuan. Apa doa dia? Sama, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau tuan-tuan baca rabbana saja tak salah, tapi kalau tuan-tuan baca Allahumma rabbana, itu yang terbaik, ya. Jadi tuan-tuan, sebahagian doa Quran ni ada yang kita boleh baca sebiji macam tu, kadang-kadang ada tambahan. Bila dia jadi dalam bentuk doa, ada tambahan. Jadi ambil perhatian, tuan-tuan, ya. Sebab ramai orang disebut, kita duk baca tak Rabbana atina fid dunya hasanah, betul, ya, tapi sebahagian riwayat menyebut Nabi ada menambah Allahumma. Kalau Nabi tambah, kita ikut macam Nabi, tuan-tuan. Allahumma rabbana, tuan-tuan, bukan rabbana saja, ya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, Allahumma rabbana, wahai Tuhan kami, anugerahkan kepada kami kebaikan di dunia.
ya, dan kebaikan di akhirat. Ujung apa tuan-tuan? Waqina azabannar, selamatkan kami daripada api neraka. Kerana apa tuan-tuan? Kerana orang yang diselamatkan daripada api neraka, dia akan dimasukkan dalam syurga. Bila manusia masuk dalam syurga, itulah kemenangan, kemerdekaan yang hakiki tuan-tuan. Itulah hidup kita ni, nak cari itulah tuan-tuan. Nak diampunkan dosa oleh Allah dan dimasukkan dalam syurga. Kebanyakan ibadah kita dalam dunia ni tuan-tuan, semua berhujung pada ampun dosa. Cuba tuan-tuan tengok puasa Ramadan. Ya, sesiapa yang puasa Ramadan kerana iman, kerana mengharap redha Allah, ya, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Mudah-mudahan Allah ampun dosa yang telah lalu. Maknanya puasa Ramadan ampun dosa. Ya. Kemudian puasa hari Arafah, berapa tahun ampun dosa? 2 tahun. Puasa hari Arafah sehari je tuan-tuan. Ya, pada 9 Zulhijjah. Baru-baru ni bulan lepas, ya, kita puasa 10 Muharram, ampun dosa setahun, ampun dosa lagi tuan-tuan. Ambil wuduk, air yang mengalir, air yang jatuh daripada anggota wuduk tuan-tuan, ampun dosa juga. Ya, apa lagi tuan-tuan yang ampun dosa? Banyak, ya. Apa ni, solat berjamaah ampun dosa, ya. Apa ni, solat, apa lagi tuan-tuan kita kata? Kebanyakan ibadah yang kita buat tu, kebanyakannya semua ampun dosa tuan-tuan. Kerana tujuan Allah Subhanahu Wa Taala tidak lain adalah supaya hamba-Nya diampun dosa oleh Allah, dimasukkan dalam syurga. Kerana itulah kemenangan yang hakiki tuan-tuan. Kalau dalam dunia kita senang, kita hidup, kita berjaya, itu baru dunia tuan-tuan. Akhirat belum tahu. Sebab itu yang kita nak doa macam tadi tuan-tuan. Ya, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Dunia hasanah. Wa fil akhirah hasanah. Yang paling penting apa? Wa qina azabannar. Selamat daripada api neraka tuan-tuan. Selamat daripada api neraka mana masuk syurga lah. Selamat masuk syurga, itulah kemenangan yang hakiki tuan-tuan. Ya. Jadi kalau tuan-tuan baca doa ni dalam solat sebagai ayat, tuan-tuan tak boleh tambah Allahumma. Kerana ayat Quran tu bunyinya wa minhum, sebahagian daripada mereka, ya, wa minhum yaqulu, mereka sebut apa tuan-tuan? Ya, may yaqulu rabbana atina. Maknanya kalau tuan-tuan baca sebagai ayat Quran, dia tak ada Allahumma depan. Tapi kalau tuan-tuan baca lepas solat, ya, ataupun dalam situasi lain, ketika kunut nazilah sebagai contoh, tuan-tuan nak tambah, tuan-tuan tambah Allahumma, kerana Nabi ajar begitu. Ustaz harap tuan-tuan faham, ya. Ada dua, ya. Doa yang sama Rabbana Atina, tetapi ada yang Allahumma depan, ada yang tak. Bila lagi kita baca Allahumma Rabbana Atina tuan-tuan? Ketika tawaf. Di antara rukun apa tadi? Rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad. Tu cerita dia tuan-tuan. Di hujung perbincangan kita apa tadi? Ya, Allah sebut, ya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan yang memperdaya. Dunia ni kesenangan memperdaya tuan-tuan. Ya, macam kita berkawan. Kadang-kadang kita dengan kawan, ya, lama tak jumpa kawan. Bila jumpa, wah, dia kata, "Oi, lama Syekh, lama tak jumpa, sihat ke?" Ya, sebenarnya dia pun tak berminat kat kita tuan-tuan, tapi bila jumpa muka manis. Ya, oh, lama tak jumpa ustaz. Lama tu ustaz tak datang kuliah. Wah, tiap bulan datang tuan-tuan. Awak yang tak datang kuliah. Ya, ustaz tu datang. Ya, dia kata, "Bila kuliah akan datang, bila ustaz?" Oh, nampak interested lah tuan-tuan. Ya, tapi masa kuliah tak datang juga tuan-tuan. Ya, jadi kadang-kadang, ya, dalam kehidupan dunia ni dia mata'ul ghurur. Ya, sebab itu macam bab, ya, bab kehidupan kita lah kita kata. Kita tak boleh tahu orang tu suka kita tak suka, kita tak tahu tuan-tuan. Muka nampak macam suka, tapi hati kita tak tahu. Kita sangka baik je. Ya, sebab itu apabila, ya, kita berhubung sesama manusia, lemparkan senyuman. Ya, sebab Nabi kata tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum kita tu pun tuan-tuan, senyum kita tu pun sudah diberi pahala sedekah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab itu kalau kita tengok dalam hidup ni, perkara yang Allah nak bagi kita ialah ampun dosa. Kerana bila ampun dosa, barulah boleh masuk syurga. Selagi dosa tak ampun, tak boleh masuk. Ya, melainkan orang yang masuk syurga tanpa hisap. Ya, orang yang mati syahid contoh, kita tak dapat, tak tahulah tuan-tuan dapat ke tak dapat. Tapi paling tinggi kita boleh pergi pun biasanya ialah as-salihin, orang-orang soleh. Ya, nak jadi nabi dan rasul tak boleh. Ya, nak jadi siddiqin mungkin tak sampai. Ya, nak jadi syuhada mungkin tak sempat. Tapi salihin insya-Allah boleh tuan-tuan. Ya, Allahumma ja'alna minas salihin. Tadi kita doa Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Minta supaya Allah jadikan kita orang yang terpilih tuan-tuan. Ya, sebab orang yang terpilih tak ramai. The chosen people tak ramai. Ya, kita minta pula Allah jadikan kita di kalangan orang soleh. Ya, orang soleh, ya, orang mukhlas, dan apa lagi tuan-tuan? Diampun dosa,
dan masuk dalam neraka, tak masuk dalam syurga. Sebab bila selamat daripada azab, maknanya kita dapat masuk dalam syurga Allah. Itulah hakikat, ya, kemerdekaan yang hakiki, tuan-tuan. Itulah dia, tuan-tuan, ya. Kerana di dunia, walaupun tadi kita tengok balik pada cerita Nabi Musa, walaupun Allah selamatkan Bani Israel daripada Fir'aun, apa jadi, tuan-tuan? Sebahagian Bani Israel masih sesat ketika mereka sampai di semenanjung Sinai, ya. Sebahagian daripada mereka menyembah berhala anak lembu, tuan-tuan. Sedangkan di Mesir dulu mereka, ya, dipaksa menjadi hamba. Mereka minta supaya dibebaskan. Nabi Musa dah bawa selamat dah, tuan-tuan. Tapi bila sampai di semenanjung Sinai sebelum masuk Palestin, mereka sembah anak lembu. 40 hari saja Nabi Musa keluar beribadah, bermunajat pada Allah di Jabal Musa. 40 hari, ya, mereka sesat menyembah anak lembu yang dibuat oleh engineer juga, tuan-tuan. Siapa manufacturing engineer tu? Ya, Uncle Sam. Ya, siapa, tuan-tuan? Ya, Samiri. Ya, Samiri itulah yang buat anak lembu tadi dengan kepakaran dia. Jadi, tuan-tuan, nak jadi engineer boleh, tapi jangan jadi macam Samiri. Nak jadi peniaga boleh, jangan jadi macam Qarun. Nak jadi menteri, nak jadi penguasa boleh, jangan jadi macam Fir'aun. Ya, sebab itu, tuan-tuan, nak jadi apa pun boleh. Ya, sebab ada tak nabi-nabi rasul jadi raja? Ada. Ya, Nabi apa, tuan-tuan? Nabi Sulaiman, Nabi Daud jadi raja. Ada tak nabi-nabi yang jadi peniaga besar-besar hebat? Ada, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tak nabi dan rasul jadi, ya, jadi apa lagi, tuan-tuan? Ya, jadi ketua tentera? Ada. Ya, yang jadi negarawan? Ada. Ya, yang jadi peniaga kaya? Ada. Yang jadi penternak? Macam-macam ada, tuan-tuan. Maknanya Islam tidak mewajibkan tuan-tuan jadi ustaz, jadi ustazah, jadi ulama, tak mesti, tuan-tuan. Ya, tetapi macam tadilah, yang penting kita jadi mukhlasin, jadi solihin. Kerana itulah yang melayakkan kita untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itulah, tuan-tuan, yang boleh Ustaz kongsi pada malam ni. Mudah-mudahan ada manfaat. Ambil sempena, ya, ada semangat merdeka tu kena bagi tahu pada umat manusia. Merdeka ialah apabila kita diampun dosa oleh Allah, diselamatkan daripada neraka, masuk syurga. Itulah hakikat kemerdekaan yang sebenar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimussalah. عليهم غير المغضوب عليهم
وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله
Thank you.